Kita berdoa, 我们低头祷告， biarlah ini bukan sekedar pujian kami saja Tuhan, 赞美你主， tetapi betul-betul menjadi doa dan kerinduan kami untuk mengerjakannya di hadapan Tuhan. 向你是奉 Bukan hanya merindukan Tuhan mengasihi kami, tetapi betul-betul juga merindukan sesama kami untuk juga menerima kasih Tuhan. Dan hari ini kami kembali membuka hati untuk firman-Mu ya Tuhan. 敞开我们的心来聆听你的话语， Biarlah Tuhan menolong kami untuk mengerti maksud Tuhan lagi bagi kami. 求主耶稣来帮助我们来明白你的话语， Mengerti lagi teguran Tuhan bagi kami. 明白你再一次提醒我们， Dan betul-betul komit melakukannya dalam hidup ini. 我们真的要做在我们的生命当中。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢你主， Dalam nama Yesus kami 我们 berdoa. 祷告是奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom, selamat 弟兄姐妹 pagi. 们，请坐，平安。 Shalom, selamat pagi. Ya, puji nama Tuhan. Hari Kasih ini kita bisa kembali mendengarkan firman-Nya dan hari ini kita akan sama-sama masih dalam tema kebaikan. 我们今天一起来聆听上帝的话语。今天还是在两善的题目。 Tema kebaikan yang menjadi salah satu buah roh yang juga di beberapa waktu ini terus kita dengarkan khotbahnya. 这个两善是其中一个圣灵的果子。 Dan hari ini kita mau melihat dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-21. 今天我们要看在罗马书12章9到21节。 Saudara, saya ajak kita untuk melihat bagian ini. 弟兄姐妹们，我们一起来看这段经文。 Kita akan membacakannya, saya akan membacakannya. Bapak Ibu Saudara melihat di Alkitab masing-masing dalam bahasa Indonesia saja. 我给大家来阅读，单单用印尼文来读。 Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah, jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita bersama tentang kebaikan lagi di hari ini. 今天我们所读的经文到这里为止。
Saudara, kalau kita membaca perikop tadi, kalau kita memperhatikan kembali, maka kita akan menemukan kata baik atau kebaikan itu muncul di awal perikop Paulus dan kemudian di akhir perikopnya. Saudara, di ayat yang ke-9 misalnya, di sana Paulus berkata, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. 如果我们看这段经文，我们看在开始的跟结尾的这个经文，在第9节，保罗说，爱人不可虚假。 Nah, kata baik atau kebaikan itu muncul di awal, lalu kemudian di akhir dari nasihatnya di ayat 21 Paulus berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. 在这个善或者美善出现在开始的经文，然后在最后的第21节，保罗那里说：“你不可为恶所胜，反要以善胜恶。” Saudara, kebaikan apa yang dimaksud oleh Paulus? 弟兄姐妹们，什么样的良善呢？ Yaitu kebaikan yang kemudian dijelaskan oleh Paulus dalam bentuk tindakan kasih di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. 就是在10节到20节，保罗所说的良善就是爱的行动。 Jadi kata kebaikan hari ini yang akan sama-sama kita lihat erat hubungannya dengan tindakan kasih. 今天我们要所看的良善，就是跟爱的行动有密切的相反。 Saudara, yang menarik adalah tindakan kasih yang dimaksudkan oleh Paulus juga di bagian ini dia tujukan kepada dua pihak. 保罗所说的爱的行动，给两方面。 Paulus merasa bahwa perlu sekali untuk lebih spesifik bicara tentang tindakan kasih ini sampai dia bagi kepada dua pihak. 保罗感受到这个良善要仔细的分享，所以他分两个方面。 Yang pertama, saudara, kebaikan itu disampaikan oleh Paulus kepada sesama orang percaya, itu pihak yang pertama. 第一就是保罗分享这个爱对于信主的人。 Nah, kita bisa melihat itu di ayat yang ke-9 sampai 16 我 misalnya. 们可以看到在第9节到16节。 Di situ muncul kata-kata misalnya ayat 10 sesama, kemudian ayat 12 bertekun dalam doa, orang-orang kudus ayat 13 sehati sepikir hidup bersama di ayat 16 misalnya. 在10节那里出现领事，在12节圣洁，然后在13节是要彼此同心。 Dan ini adalah kata-kata atau kalimat-kalimat yang merujuk kepada orang-orang Kristen, bukan komunitas orang Kristen. 就是指给基督徒的。 Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih perlu bagi Paulus itu untuk menyinggung kebaikan terlebih dahulu khusus kepada sesama orang percaya? Kenapa? 为什么保罗要提醒这个良善对于信徒的人呢？ Saudara, karena memang lagi ada masalah di tengah-tengah orang percaya saat itu. 因为在信徒当中本来就是有发生了问题， Lagi ada masalah di tengah-tengah orang Kristen. 发生了在基督徒当中的问题。 Saudara, kita bisa melihat itu dari nasihat-nasihat Paulus kemudian yang muncul misalnya di ayat yang ke-10. 在10节我们可以看到保罗所说的话，劝勉的话。 Paulus berkata saling mengasihilah kamu dan saling mendahului dalam memberi berkat, dalam memberi hormat. 那里说要彼此亲热，恭敬人，彼此退让。 Ada indikasi mereka sudah tidak saling mengasihi dan mereka sudah tidak saling menghormati satu dengan yang lain. 因为他们中间没有彼此相爱了，没有尊重对方。 Itu sebabnya Paulus kemudian merasa penting untuk ingatin lagi mereka untuk mengasihi dan saling menghormati. 所以保罗提醒他们要去爱。 Lalu di ayat yang ke-11 Paulus berkata, jangan kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. 在11节那里说，殷勤不可懒惰，要心里火热，常常服侍主。 Nah, rajin yang dimaksud di bagian ini bukan rajin bekerja, Jadi, tetapi lebih kepada rajin pelayanan. 这里的殷勤就是不是努力的工作，但是殷勤侍奉主。
Karena saudara di perikop sebelumnya itu Paulus bicara tentang persembahan yang benar adalah mempersembahkan karunia kita untuk melayani Tuhan. 因为上一段经文，保罗所说的关于好的奉献是按上帝所赐给我们的恩赐来服侍主。 Nah ternyata masalah-masalah yang ada di tengah-tengah mereka membuat mereka tuh sudah mulai malas melayani, tidak lagi saling support dalam pelayanan. 发生了在他们的当中，就是他们懒得去侍奉主，他们没有彼此支持。 Makanya Paulus berkata, jangan kerajinanmu kendor, ayo biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah lagi Tuhan itu. 所以保罗所是殷勤不可懒惰，要心里火热，常常服侍主。 Di ayat yang ke-12 kemudian Paulus berkata lagi, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. 在12节，保罗那里说要在盼望中要喜乐，在困难中要忍耐，祷告恒切。 Saudara, masalah yang ada di antara sesama jemaat saat itu bikin mereka sudah tidak lagi bersukacita, tidak lagi berpengharapan. 发生了问题在他们当中，让他们不再喜乐，没有盼望。 Padahal mereka ikut Yesus karena mereka sudah menemukan pengharapan, bukan? 他们跟从耶稣，是不是他们已经得到了这个盼望？ Tapi setelah hidup bersama dengan orang percaya, pengharapan mereka sirna. 但是呢，当他们一起在生活方面，在跟基督徒一起生活，他们的盼望就失去了。 Paulus berkata, kamu harus sabar dalam kesesakan. 保罗说：“你要有耐心的。” Saudara bisa membayangkan ya, gambaran pergumulan di antara sesama orang percaya digambarkan oleh Paulus sesak. 我们可以想象，在这个信徒当中，保罗说他们的团契里面是不好的。 Bukan lagi hanya sekedar bikin mereka sedih, tetapi sudah ngap, sesak, nggak tahu lagi harus bagaimana. 但是呢，不断就让他们不高兴，但是让他们觉得很困难。 Lalu kemudian Paulus berkata, bertekunlah dalam doa. 然后保罗说要在祷告里面恒切。 Karena sudah pasti saudara pergumulan yang ada mempengaruhi kehidupan doa jemaat. 因为他们在这挣扎当中影响了他们在主里面的关系。 Lalu kemudian di ayat 13 Paulus lagi berkata, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. 在13节，保罗说圣徒缺乏要帮补。 Orang-orang kudus berarti sesamamu orang percaya, bukan? 圣洁的圣徒就是我们信主的人。 Usahakan dirimu untuk selalu memberi tumpangan, kata Paulus lagi. 可要一味的款待。 Saudara, kenapa? 为什么呢？ Karena memang pergumulan yang ada itu menunjukkan dan kemudian membuat jemaat itu pura-pura nggak tahu lagi terhadap pergumulan sesamanya. 因为他们面对的挣扎，让会众他假装的不知道其他的人面对的挣扎。 Mereka menutup mata dan membiarkan sesamanya orang percaya itu bergumul sendiri. 他们闭上眼睛，然后让其他的基督徒独自面对挣扎。 Tapi pura-pura nggak tahu. 他们假装的不知道。 Maka Paulus berkata, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus itu dan selalu beri tumpangan kepada mereka. 所以呢，保罗说要帮助他们需要的， Jangan pura-pura nggak tahu. 不要假装不知道。 Lalu kemudian di ayat 14 Paulus kemudian berkata lagi, berkatilah yang menganiaya kamu, berkati, jangan mengutuk. 在14节那里说，逼迫你们的要给他们祝福，不要只要祝福，不要咒诅。 Saudara bayangkan gambaran pergumulan di antara sesama orang percaya saat itu sampai bikin mereka tuh merasa dianiaya. 我们想象那里发生了挣扎的时候，甚至于其他的信徒感受到被破坏。 Dan mereka kepancing untuk membalasnya dengan kata-kata kutuk dan makian. 他们想用这个咒诅、辱骂的来报复。 Padahal kita tahu orang Kristen sebenarnya identik perkataannya itu dengan kata-kata shalom. 我们都知道，基督徒就是以 shalom 的话， Kata-kata berkat. 是祝福的语。
Tetapi karena ada pergumulan yang berat di antara mereka, waduh kepingin rasanya membalas, mengutuk dan memaki sesamaku. 但是因为发生了问题在他们的当中，让他们要报复。 Saudara, di ayat yang ke-15 kemudian Paulus berkata, bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. 在15节，与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭。 Pergumulan-pergumulan yang ada di antara mereka kemudian memunculkan sikap tidak empati lagi terhadap sesama orang percaya. 他们的增加当中，让信徒没有同理心。 Mereka bersuka cita waktu ada saudaranya yang berduka cita. Oh, rasain lu. 当别人喜乐的时候，他却不高兴。 Tapi waktu sesamanya bersuka cita, dia berduka cita, kok bisa dia dapat berkat? 当其他的人高兴的时候，他却不高兴。为什么他可以得到祝福？ Paulus bilang jangan seperti itu. 保罗说不要这样。 Harusnya ketika sesamamu bersuka cita, kamu ikut bersuka cita, dan ketika dia menangis, kamu ikut menangis bersama dengan 应 dia. 该是他人高兴的时候，你也是跟着高兴。但是，如果他们哀痛的时候，你也要悲伤哀痛。 Saudara, tapi hal itu tidak terjadi di Tapi- waktu itu. 这个没有发生。 Lalu kemudian di ayat 16 Paulus berkata, sehati sepikirlah kamu dalam hidup bersama. 在16节，保罗说要彼此同心。 Saudara, karena memang sudah tidak ada lagi kesatuan hati di sana dan masing-masing punya kepentingan sendiri. 因为在没有团结一致，各个人有自己的利益， Bukan lagi mengerjakan kepentingan tubuh Kristus, 不是一起去做神的神工， tetapi kepentingan masing-masing orang. 但是各个的利益。 Saudara, mungkin kita berpikir ya, kok sampai segitunya sih di zaman itu? 弟兄姐妹们，我们可能想象，为什么当时会发生那样的事 Kok？sampai segitunya orang percaya di masa itu? 为什么当时的基督徒会做这样的事？ Tidak saling support, saling menganiaya, tidak saling mengasihi. 没有互相支持，没有互相爱。 Saudara, kok bisa sih sampai segitunya di masa itu? 为什么当时会发生这样的事呢？ Saudara, karena memang di masa itu masih agak sulit bagi orang Kristen keturunan Yahudi itu untuk menerima orang-orang Kristen bukan keturunan Yahudi. 因为当时犹太的基督徒本来是很难接受这个非犹太的基督徒的人。 Karena orang-orang Kristen keturunan Yahudi itu masih merasa diri mereka itu spesial dibandingkan dengan keturunan yang lain. 因为犹太的基督徒，他们觉得他们比其他的基督徒是很特别的， Nah, sehingga itu mempengaruhi cara mereka berelasi, berbicara, pelayanan, cara menolong sesama, siapa yang mereka prioritaskan, cara memberi bantuan, siapa yang mereka prioritaskan. Nah, itu mempengaruhi semuanya. 所以影响到他们联系的关系，然后交谈、服侍、帮助人的方式、事实等等。 Secara teori mereka tahu Kristus ingin mereka tidak membeda-bedakan sesama. 因为他们知道主耶稣对别人是平等的， Mereka tahu teorinya, tetapi dalam praktiknya mereka masih sangat bergumul dengan itu. 他们知道当时他们醒出来的时候，他们还是在挣扎当中。 Saudara, saya pikir juga bukan hanya ada di zaman itu, tetapi di zaman sekarang juga bukankah kita juga menemukan hal-hal yang serupa seperti itu? 不但在过去的时期，但是现在也是我们能够看到发生这样的事情。 Secara teori kita tahu firman Tuhan bilang ayo saling mengasihi satu dengan yang lain, jangan membeda-bedakan ya. 理论上我们知道上帝教导我们要平等， Kristus mati bagi semua orang. 耶稣是对每一个人。 Kita tahu secara teori, tetapi dalam praktiknya kita masih bergumul, bukan? 我们知道在理论上我们知道，但是在事实上我们还是面对这个挣扎。 Masih ada kelompok-kelompok di gereja 在教会还有一个组一个组的， sesuai dengan suku dan warna kulit, bahasa dan segala macam. 他们按照他们的语言言语
等等。 Saudara, mereka tahu secara teori tetapi mereka sangat-sangat bergumul dalam praktiknya. 他们知道在理论上知道，但是事实上他们还没有做到。 Saudara, kita bisa membayangkan betapa tidak mengenakannya situasi saat itu, bukan? 我们可以想象当时的情况是多么的不舒适。 Harusnya mereka saling support karena kan mereka sama-sama dipersulit oleh pemerintah Romawi 他 kan. 们应该互相支持，因为当时他们的生活被罗马政府为难， Tapi hal itu tidak terjadi. 但是没有发生。 Yang terjadi adalah satu pihak merasa inferior, terzolimi, tersakiti. 发生就是一个人觉得他们第一人， Dan pihak lain merasa dirinya superior, paling hebat dan paling spesial. 另一个方面感觉他们高人一等。 Saudara, kira-kira betah nggak kalau punya komunitas Kristen seperti itu? 如果我们宿舍嘛，在这个基督徒里面的团契， Saudara, betah nggak hidup dalam komunitas gereja seperti itu? 宿舍嘛，在这个教会里面的生活， Saudara mungkin berpikir, aduh amit-amit jangan sampai ketemu dengan orang Kristen yang seperti itulah. 我们不想跟这样的基督徒见面。 Oh, jangan sampai orang-orang GKY seperti itu ya. 我希望我们的国语堂的会众不是这样的。 Oh, saya baru join loh. Kalau saya lihat yang kayak gitu mending mundur dah. 我刚刚来教会，如果我看这样的情况，我比较好没有来， Tidak disapa, tidak dilayani dan lain sebagainya. 没有被复视，没有叫我们交流。 Saudara, karena terlalu banyak cerita tentang orang-orang yang tidak mau lagi berkomunitas karena perlakuan sesama orang percaya lain, bukan? 发生了很多事情，信徒不再想在团契里面集中在一起，因为他们 Terlalu banyak kisah dan cerita tentang orang-orang yang tidak mau lagi ke gereja melayani, bukan kecewa sama Tuhan, tetapi kepada sesamanya orang percaya atau sesama pelayan, bukan? 他们不想来教会侍奉，因为很多基督徒感受到很失望。 Saudara, inilah ironi-ironi yang kita temukan dalam komunitas orang percaya yang kemudian penting bagi Paulus untuk menasehatkannya kembali kepada jemaat. 这个是一个讽刺，让保罗感觉到要解释给会众。 Kebaikan kita yang pertama sekali yang harus merasakannya harusnya adalah sesama orang percaya. 我们的良善美善，第一次感受到就是要信徒的人。 Saudara, Paulus tidak hanya bicara kepada sesama orang percaya, tetapi Paulus juga bicara tentang kebaikan itu harus ditujukan kepada semua orang. 保罗不但说良善对这个信徒的人，但是呢，要对所有的人。 Sekalipun dia menyinggungnya hanya sedikit sekali, tetapi kemudian dia kepingin jemaat Tuhan juga mengasihi semua orang. 虽然他提到不是很多，但是他也要会众要感受到这种爱。 Misalnya Paulus di ayat 17 berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan yang baik bagi semua orang. Kata semua orang berarti termasuk orang yang belum percaya. 在17节那里说，不要以恶报恶，众人以为美的事，要留心去做。众人这个包括所有的人，包括不信的人。 Hiduplah berdamai dengan semua orang lagi di ayat 18. 18节建立与众人和睦。 Ayat 19, jangan menuntut pembalasan. 19节不要自己伸冤。 Lalu kemudian di ayat yang ke-20 Paulus berkata, kalau seterumu lapar atau haus, seteru itu adalah musuh, maka berilah dia makan dan minum. 在20节，你的仇敌若饿了就给他吃，若渴了就给他喝。 Saudara, sudah disuruh mengasihi sesama orang percaya yang sulit. 要求我们去爱以爱的人。
Sekarang Paulus ingatin lagi supaya mengasihi semua orang termasuk pemerintah Romawi yang menjajah mereka saat itu. 保罗提醒他们，不是单单爱所有的人，但是也要爱这个罗马的政府， Termasuk tuan atau tetangga mereka yang terus-menerus menyakiti mereka. 包括他们的主人，包括他们的领事，一直不断的来伤害他们。 Sulit rasanya memberi makan, minum musuhku Tuhan. 对仇敌要给他们喝吃是很难做的事情。 Rasanya kepingin mendoakan yang sebaliknya. 好像要为他们祷告是相反的事情发生， Hajar musuhku, binasakan musuhku dan lain sebagainya. 要灭亡我们的仇敌。 Saudara, Paulus tahu itu sangat sulit. 保罗知道这并不简单的。 Paulus tahu tidak mungkin dengan usaha sendiri jemaat itu mampu mengasihi orang-orang yang sulit itu. 保罗知道按自己的能力不可能去爱这个难以爱的人， Entah di antara sesama orang percaya maupun di luar orang percaya. 在同基督徒还是非基督徒， Orang-orang yang sulit itu. 很难爱的人。 Saudara, Paulus tahu itu adalah perintah yang sangat sulit untuk dilakukan. 保罗知道这个是很难做到的命令， Maka yang dilakukan Paulus adalah di awal nasihatnya dia menyatakan satu hal. 保罗劝勉这一种事。 Di ayat yang ke-9 Paulus berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. 在9节那里说，爱不可虚假。 Saudara, pura-pura artinya hendaklah kasih itu jujur dan tulus. 不虚假就是说要诚实真诚。 Kasih apa yang dimaksud? 什么样的爱呢？ Kasih agape. 就是神圣之 Kasih 爱， yang berasal dari Tuhan yang diberikan kepada kita orang yang tidak layak ini. 就是神圣的爱赐给我们是不配的人， Yang diberikan kepada kita orang berdosa ini. 赐给我们罪人的爱。 Tetapi karena kematian Kristus kemudian kita dilayakkan untuk menerima kasih itu. 因着神在十字架上使的是我们配得的这种爱， Nah, kasih agape itu yang dimaksudkan oleh Paulus. 这种爱是神圣之爱，是保罗所说的爱。 Kasih yang sudah terlebih dahulu kita terima karena seharusnya juga kita nggak layak kan untuk menerimanya. 因为我们得到了这种爱，我们不配的去的这种爱，但是我们已经接受了这种爱。 Seharusnya kan kita nggak layak juga dikasihi, bukan? 其实我们不配的被爱， Karena kita berdosa di hadapan Tuhan. 因为我们在神的面前是罪人。 Nah, Paulus bilang dengan kasih itu kamu pakai kasih itu untuk mengasihi mereka orang-orang yang sulit tadi. 保罗说用这种爱，神圣之爱去爱那难以爱的人， Orang-orang yang kamu anggap nggak layak dikasihi. 是你觉得不配的人被爱， Orang-orang yang melukaimu, 伤害你的人， menyakitimu, 伤害你的， membohongimu, 欺骗你， mempersulit hidupmu. 为难你的生活。 Yang ketawa waktu kamu lagi sedih. 当你哀痛的时候，他是笑。 Dengan kasih agape itu, kasihilah orang-orang itu. 以神圣之爱来爱那种人。 Saudara, lihat dirimu juga, sadari dirimu sebenarnya nggak layak kan menerima kasih itu. 我们看看我们自己，其实我们自己也不配的这种爱， Tapi Tuhan mau mengasihimu. 但是神愿意去爱你， Kasihi orang-orang yang sulit itu dengan kasih dari Tuhan. 爱以神圣之爱来爱这种难以爱的人。 Saudara, mungkin kita berpikir ya, kenapa sih Tuhan? Ya, apa tujuannya Tuhan aku mengasihi orang-orang yang sulit itu? 可能我们想，主啊，我们去爱那以难免爱的人是什么目的呢？ Saudara, Paulus berkata di ayat yang ke-20. 在20节，保罗说。 Paulus berkata, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. 所以你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。
Saudara, Paulus memberikan sebuah gambaran seperti menumpuk bara api di atas kepala lawan. 保罗所给的这个一个描述，好像把炭火堆在敌人的头上。 Waktu kita itu terus berbuat baik kepada orang yang terus berbuat jahat kepada kita. 当我们一直不断的行好事，对那个不好、对我们不好的人， Artinya adalah kita membuat mereka malu dengan kejahatan mereka. 意思就是说，我们用我们的爱让他们感到惭愧， Karena kita terus mengasihi mereka di saat mereka terus menyakiti kita. 因为我们一直的爱他们，无论他们伤害了我们， Buat mereka malu dengan kejahatan mereka. 以善胜恶， Sehingga ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat. 所以他们有机会悔改。 Saudara, ini maksud Paulus, tujuan Paulus mengingatkan jemaat untuk tetap menyatakan kebaikan kepada orang-orang yang sulit itu. 保罗的目的让我们一直的纪念这个难以爱的人。 Saudara, pertanyaannya adalah siapa orang-orang yang sulit yang saat ini sedang kita jumpai dalam hidup kita? 问题就是说，我们现在面对的这个难以爱的人是谁呢？ Saudara, mungkin itu orang terdekat kita, sesama orang percaya, entah itu suami, istri kita, orang rumah kita sendiri. 可能我们最近的人，可能是我们的丈夫、我们的家人。 Atau dalam komunitas orang percaya, sesama rekan pelayanan yang suka menyindir, kepoin hidup kita, tidak support pelayanan kita, apapun itu. 或者在教堂里遇到让人为难我们的生活、讽刺、指点我们的生活、不支持我们的事工等等。 Atau di luar orang percaya, tetapi mereka juga masih dalam keluarga besar kita yang beda kepercayaan dengan kita. 或者在信徒之外，我们的家人是还没有信主的， Yang masih suka menyindir kita, teman kerja kita yang intoleransi, siapapun mereka. 一直讽刺我们的生活，不宽容的同事。 Saudara, siapa orang-orang yang sulit itu yang hari-hari ini kita jumpai dalam hidup kita? 谁是难以爱的人？是我们在我们的生命当中遇到的。 Saudara, Paulus berkata, tetap tumpuk bara api kebaikan di kepalanya. 保罗说，仍然把爱的好的炭火对在他们的头上， Supaya dia punya kesempatan bertobat dan juga mengalami kasih dari Tuhan itu. 好让他们也是有机会悔改，感受到、体验上帝的爱。 Saudara, satu kali ada dua orang teman sedang berjalan di padang pasir. 有一天有两个人正在行走在这个沙漠。 Entah karena lagi ngomongin apa, tiba-tiba dua teman ini berantem. 不知道他们正在讨论什么，突然他们吵起来， Ribut mereka, 吵起来， hanya berdua di padang pasir. 在沙漠中只有两个人。 Wah, karena ribut keras, ribut hebat, maka salah satu temannya itu menampar pipi temannya yang satu. 因为吵起来了，另一个朋友把他的朋友打， Sakit. 很痛。 Biarpun sakit, temannya yang ditampar itu kemudian dia membisu, lalu dia jongkok, dia menunduk, dan kemudian dengan jarinya dia menulis di atas pasir. 虽然很痛，但是呢，他还是寂寞闭口。他蹲下，然后用他的手指在沙子上写下来。 Dia tulis di atas pasir demikian. 他在沙子上写这样的： Hari ini temanku menampar pipiku. 今天我的朋友打我的脸颊。 Lalu mereka berjalan lagi, tetap bareng-bareng karena kan cuma berdua di padang pasir. 然后他们又往前走， Lalu mereka sampailah di sebuah oase, 来到一片绿洲， tempat yang subur tapi ada airnya. 有这个水。 Lalu teman yang tadi ditampar pipinya itu tiba-tiba mau hampir tenggelam, dia jatuh dan hampir tenggelam. 被打的朋友突然他摔倒，
开始下沉。 Lalu dengan sigap temannya yang tadi menampar dia itu cepat-cepat dia tarik tangan dan dia tolong dia tarik ke atas. 打他的朋友的人，他迅速抓住那个朋友的手，然后把他扶上来。 Lalu setelah selamat, teman yang tadi ditampar itu, yang tadi nulis di atas pasir, dia nulis lagi sekarang. 那被救后被打的朋友，他又写下， Sekarang dia menulis di atas batu. 现在他写在石头上。 Dia tulis, hari ini temanku menyelamatkanku. 他所写的就是今天我的朋友救了我。 Lalu teman yang menampar dan menyelamatkan dia itu penasaran, dia tanya, 然后打他一巴掌的朋友，他很好奇，然后提问： kenapa waktu aku menamparmu kamu tulis di atas pasir sih? Tapi waktu aku menyelamatkanmu kamu tulis di atas batu, kenapa beda? 为什么不一样呢？为什么当我打你的时候，你写在沙子上，但是当我救你的时候，你写在石头上？ Lalu dengan tenang temannya itu menjawab, 然后很屏气的朋友说： apabila seseorang menyakiti kita maka tulislah itu di atas pasir. 如果一个人伤了我们的心，我们要把它写在沙子上。 Di mana angin pengampunan itu mudah meniup dan menghapuskannya. 因为容易被风冲走。 Tetapi waktu kita diperlakukan baik, 但是当我们被人对待很好的时候， tulislah itu pada batu hati kita, 要把它刻在我们的心上， di mana tidak ada angin yang sanggup menghapuskannya. 好让没有风无法冲走。 Saudara, adakah hari-hari ini kita justru melakukan yang sebaliknya? 弟兄姐妹们，是不是这些天我们所做的是相反的呢？ Menuliskan kesalahan orang lain, perlakuan buruk sesama kita pada batu hati kita yang sulit kita lupakan dan sulit kita ampuni. 把别人的过失、领受的坏事，我们刻在我们的心上，好让我们很难去忘记的。 Sedangkan kebaikannya kita tulis di atas pasir yang gampang dihapus dan kita lupakan. 然后他们对我们好的事，我们把它写在沙子上，好让我们很容易去忘记的。 Saudara, berita anugerahnya adalah Tuhan melakukan yang sebaliknya. 但是好的事就是上帝所做的是相反的。 Tuhan berkata dalam firman-Nya, Aku yang menghapus dosa dan pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. 那里耶稣说：“唯有我为自己的缘故涂抹你的过犯，我也不纪念你的罪恶。” Tuhan berkata dalam Ibrani, Aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. 在希伯来书，主耶稣说：“以后就是说，我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯。” Saudara, binasa hidup kita kalau yang Tuhan ingat adalah dosa kita. 如果上帝只纪念我们的罪恶，我们就是灭亡。 Binasa hidup kita kalau yang Tuhan ingat adalah kesalahan kita. 我们都是灭亡，因为如果神只记得我们的纪念我们的罪恶， Tuhan bilang, aku lupakan itu, aku tidak mengingat dosamu. 主耶稣说：“我把这些你所做的犯罪，我不再纪念， Karena kasih Tuhan begitu besar bagi kita. 因为上帝对我们的爱是那么大的爱。” Saudara, maka kasihilah orang-orang yang sulit tadi itu 所以我们要爱那个难以爱的人， dengan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. 是我们所赐给我们的爱。 Mari kita berdoa. 我们来低头祷告。 Saudara, saya ajak kita untuk mengingat 1-2 orang yang hari-hari ini kita anggap mempersulit hidup kita. 我邀请大家要纪念1-2个人，在我们的生命当中、生活当中为难我们的生活。 Saudara, siapa mereka? 他们是谁呢？ Adakah hari-hari ini kita bergumul dengan keluarga kita? 是否我们面对挣扎在我们的生活当中，在我们的家庭当中？
dengan pasangan atau anak-anak kita yang menguji kasih kita. 与我们的配偶、孩子，他们思考我们 Dalam 的 komunitas 信 orang 心， percaya. 跟基督徒的人， Saudara, siapa mereka dan bawa mereka di hadapan Tuhan. 今年他们带到， Katakan kepada Tuhan, Tuhan mampukan aku untuk tetap menumpuk bara api kebaikan kepada mereka. 求神来让我们可以把好的炭火对在他们的头上。 Mari masing-masing kita berdoa. 我们个人来祷告。 Tuhan, entah sedemikian banyak air mata yang sudah kami keluarkan karena kami merasa disakiti. 主啊，许多眼泪，因为我们被伤害了。 Bahkan kami juga seringkali tidak kepingin lagi mengingat-ingat hal ini. 我们很多次不再想这种不好的事了。 Rasanya kepingin menjalani hidup tanpa mengganggu dan diganggu oleh orang lain. 我们盼望我们度过的生活不再别人打扰， Tapi hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami 但是今天你的话语提醒我们， bahwa ada satu bagian perintah Tuhan yang harus tetap kami lakukan, 有一部分上帝命令我们去做， yaitu mengasihi orang-orang yang sulit, 就是去爱难以爱的人， mengasihi orang-orang yang menjahati kami, 爱对我们伤害我们的人， mengasihi orang-orang yang menghambat pelayanan kami, 去爱他们拦阻我们的侍奉， tetap berbuat baik sekalipun kami tetap dijahatin. 仍然做好事，无论他们对我们不好。 Terkadang kami menyerah Tuhan. 有时候我们要放弃， Tetapi hari ini kami diingatkan lagi bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. 但是今天在此提醒我们，是神先爱我们， Mengasihi kami orang yang berdosa ini, 爱我们罪人， yang tidak layak dikasihi ini. 是不配得被爱的人。 Tapi Tuhan mau mengasihi kami. 但是神愿意去爱我们， Tuhan mencari kami 神寻找我们， dan Tuhan menolong kami 神来帮助我 untuk 们， hidup dalam kasih itu. 活在爱中里。 Maka Tuhan hari ini 主啊，今天 tolonglah kami 求主帮助我们， dengan kasih yang Kau berikan itu. 以你赐给我们的爱， Kami dimampukan lagi 我们能够 untuk menunjukkan kebaikan 可以表现出爱 kepada sesama kami. 给别人。 Mampukan kami 求 Tuhan. 主来帮助我们， Mampukan kami Roh 帮 Kudus. 助我们圣灵。 Terima kasih 感 Tuhan. 谢你主， Terima kasih untuk firman. 感谢你给我们今天的话语。 Dalam nama Tuhan Yesus. 祷告是 Kami 奉主耶 berdoa. 稣，我们祷告， Amin. 阿门。